Baik, seperti yang kita janjikan untuk segmen motivasi penjawat awam kali ini, kita akan bicarakan mengenai dengan ihsan dalam pekerjaan bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tuan Haji Nur Husaini bin Haji Muhammad Husin, seorang pegawai latihan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar pada pagi? Alhamdulillah sihat. Syukur, Alhamdulillah. Baik, topik yang kita dibawakan, ihsan dalam pekerjaan, cukup menarik ya. Sesuatu yang perlu kita ni dalami dan seterusnya memahami Tuan. Jadi mungkin dalam konteks perbincangan berkenaan dengan motivasi penjawat awam, sebagai mukadimah juga dapat diterangkan maksud ihsan, dapat diberikan penjelasan. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi ini kita ni berkesempatan ya untuk sama-sama merefleks balik tentang ihsan itu dalam pekerjaan. Secara apa di segi bahasa bolehlah kita ni bawakan ya definisinya, iaitu ketepatan ataupun kesempurnaan. Meaning to say orang putih perfection. Okey. Kalau kita ni bawakan juga makna di segi syarak pula, ihsan membawa maksud melakukan sesuatu itu terutama sekali ya ibadat ya dengan baik dan tepat. Ya. Sama-sama juga kita ni refleks balik dalam tu ada sebuah hadis ya yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ketika malaikat Jibril bersoal jawab bertanya dengan Nabi bersoal jawab ya, di sana ada menyebut makna maksud ihsan itu, iaitu sesungguhnya kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya walaupun kamu tidak melihatnya. Akan tetapi Allah melihat kamu. Ini yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kita sama-sama memahami secara mudah, hadis ini, bermakna sesuatu yang dilakukan itu hendaklah dilakukan dengan ikhlas, atau ikhlas dia punya antipatinya. Dalam arti kata terbitnya rasa ikhlas itu dalam pekerjaan merangkumi makna hendaklah bertepatan dengan standard yang dilakukan. Meaning to say, orang putih seperti mementingkan nilai-nilai input, output, quality, quantity, produktif dan productivity. Ringkasnya quality, output dan sebagainya. Ringkasnya definisi ihsan itu ia menyarankan kita ni untuk membuat baik ataupun perbuatan baik. Kita ni show perbuatan baik dan kita melakukan yang baik-baik. Perbuatan baik itu meliputi semua seperti tingkah laku yang boleh mengangkat ya taraf manusia itu ke arah yang lebih bagus, ataupun boleh mendidik jiwa seseorang itu dalam menghampirkan dirinya kepada penciptanya, hingga dapat ia boleh mempengaruhi kepribadian seseorang itu dan secara langsung dalam memberikan dorongan dalam bekerja, dan juga pada masa yang sama ia boleh menyuruh orang lain untuk sama-sama melakukan yang terbaik, melakukan ihsan kepada manusia lain. Iaitu dalam arti kata kita akan dipandang mulia dan nilai cemerlang itu layaklah dapat perolehi. Jadi apapun kita buat itu kita dinilai. Tambahan lagi, kita ni melakukan sesuatu kebaikan itu kira bolehlah kita bagi ekstra sedikit lah. Katakan kita sudah bagi wow lah cemerlang, kita bagi gemilang lagi. Ibaratnya kita ni sudah mencapai 3 bintang, bagi 5 bintang lagi. Dalam arti kata kita lebihkan sedikit, usaha kita ni buat baik itu melebihkan sedikit. Bukan berlebih. Kalau perbuatan bukan berlebih. Berlebih, cakap berguna berlebih ni mana-mandai. Ini standard tu kita mau. Ataupun bukan berlebih. Kalau bukan berlebih itu dalam cakap berguna menjadikan rugi dan timbul pemaziran. Itu dia boleh lain berbeza. Berlebih dalam konteks berguna itu ia melanggar piawaian. Itu bukan dikatakan ihsan. Itulah sebagai definisi awal. Jadi jangan berlebih, namun lebihkan berbuat baik. Dan juga membuat kebajikan. Itulah kata kunci kita ni pada hari ini mengenai dengan ihsan. Jadi Tuan, bagaimana kita ni mengenal pasti ciri-ciri pekerja yang berlaku atau bertindak dengan ihsan ini dalam pekerjaan yang mereka lakukan? Okay. Since kita ni bercakap, kita ni fokuskan ya kepada kita ni lah yang selaku warga perkhidmatan awam. Ada baiknya juga saya bawakan juga bagaimana kita akan melihat mengenal pasti pekerja yang berlaku ihsan dalam melakukan pekerjaannya itu. Saya bawakan rukun akhlak etika kerja perkhidmatan awam. Bila kita ni melihat sana, ada yang menggambarkan pasal rukun akhlak etika kerja perkhidmatan awam itu ada ciri-ciri amalan terbaik, ciri-ciri pekerja yang melakukan ihsan. Sebelum itu ingin juga kita melihat berkenaan dengan ihsan dalam pekerjaan ini. Tadi ada saya menyebut seolah-olah
kena lihat. Allah melihat kita ni. Bayangkan macam tu. Allah melihat kita ni. Okey. Ketika kita melakukan ibadah khusus, kalau ibadah khusus seperti solat umpamanya, kalau ibadah umum seperti kita ni lembab perkahwinan, jual beli, itu ibadah umum. Dalam konteks ini, saya menggambarkan Tuhan itu hampir sama kita ni. Jadi ada rasa takut atau rasa takut, kalau dalam bahasa bahasa ulama mengatakan hal-hal takut tadi, bahasa agama ni seperti takwa. Kalau kita ni katakan takut, gerun dan tunduk, itulah mewakili takwa. Kalau kita ni kaitkan dengan manusia yang menilai kita ni, kerja tu, kita ni tidak akan membuat salah, dan membuat silap dan sebagainya, ataupun boleh panggil ada perasaan galat. Contoh akhir datang umpamanya, kita ni tidak menunjukkan ihsan sebenarnya. Akhir datang tanpa sebab umpamanya. Jadi galat bah kalau akhir datang tu. Walaupun ada sebab pun galat bahkan akhir datang tu. Ataupun juga kita ni berjawar. Batas sudah bukan raja. Ada satu rasa yang berbeza. Itu kalau kita melihat bahawa ketua kita ni menilai, rakan sekerja menilai, orang bawahan menilai, kita ada rasa macam tu. Jika sekata kita tidak ada rasa malu. Dalam hal ini, dalam konteks pekerjaan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, saya akan bawakan beberapa ciri-ciri rukun akhlak etika kerja Perkhidmatan Awam sebagai garis pandu, garis panduan ataupun sukat-sukat lah. Iaitu saya bawakan, kalau tadi sama-sama ingat ya, ciri yang saya sebutkan tadi, cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja. Jadi perbuatan-perbuatan ihsan yang digambarkan dalam cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja itu seperti menjalankan tugas mengikut keutamaan. Okay? Mana yang high priority dan sebagainya. Jadi kalau kita berlaku ihsan dalam amalan terpujian ni seperti yang digariskan ini, kerja dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan atau lebih awal. Dan impak kepada organisasi bila kita berlaku ihsan membuat satu kerja itu tepat pada waktunya, selesai pada waktunya, pada organisasi kita akan dinobatkan ataupun bukan bilang dikecam, dinyatakan bagus ianya mengikut TPOR-nya. Jadinya kecaman pun akan timbul. Berkat kita ni ihsan melakukan pekerjaan itu melalui ciri yang kedua itu tadi, iaitu cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja. Lagi contoh-contoh yang kita ni berlaku ihsan, kita melihat seorang pekerja itu berlaku ihsan ialah ia membuat kerja itu dengan sempurna, teliti. Sewaktu ia membuat kerja itu pertama kali, first time lah, katakan ia belum ada pengalaman, experience, cuba. Percubaan yang pertama tu ia buat habis baik. Ini orang putih all out. Ia dah akan kira-kira, yang mana-mana kalau orang tahu aku pandai, rasul-rasul tu lagi. Jadi sikap ihsannya tu sudah mula mengendor ataupun ada ihsan lagi akan timbul. Jadi kalau orang tu sudah betul-betul ia buat yang terbaik walaupun pertama kali membuat all out yang orang putih, jadinya impak pada dirinya ia akan dilihat orang pandai menggunakan masa. Pembaziran tidak akan berlaku. Sumber dalam melakukan pekerjaan itu pun tidak akan berlaku pembaziran. Jadi kalau membawa kepada kesan kepada organisasi orang yang ciri-ciri orang yang mengamalkan benda-benda ihsan ini, cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja ini, ya bijaklah. Nanti kata bila skrip sumber, dia dapat penggunaan peruntukan itu dengan lebih berhemah. Jadi dalam hal ini juga, bila melihat ciri-ciri yang berlaku ihsan, ada juga yang kita ni, mesti ada lawan. Lawannya ialah mereka yang tidak berlaku ihsan. Jadi lawan kepada tidak cekap, lawan tidak cepat dan tepat ini dalam bekerja, seperti kurang ataupun tidak membuat perancangan yang teratur. Okay. Jadi impaknya pada dirinya, prestasinya akan menurun. Impak kepada jabatannya mungkin peruntukan yang disediakan itu dipakai ataupun tidak dipakai, tapi tidak berkesan. Timbullah pembaziran. Dan lagi juga kalau kita kaitkan lagi, orang yang sudah nampak mencurangi ciri yang saya maksudkan tadi itu, boleh seperti dia bekerja. Dia ikut peraturan, pandai belang manar, tapi tidak ikut standard. Boleh saja kali mungkin kalau libatkan impak pada dirinya, yang boleh melakukan penyelewengan seperti rasuah, membuyuk dan sebagainya. Impak kepada jabatan ataupun organisasinya, orang yang tidak berlaku ihsan ini, mungkin juga image-nya tu, image jabatan tercela kena ucapkan apa punya jabatan macam tu atau apa punya institusi macam tu. Jadi yang kita teruskan contoh lain lagi seperti dalam rukun akhlak etika kerja Perkhidmatan Awam, warga Perkhidmatan Awam diminta untuk menghayati satu ciri berkenaan dengan titih, lutanan dan menghargai masa asas kejayaan. Dalam hal ini, sentiasa membuat kerja itu dengan mana-mana lah, tekun, teliti dan cermat. Akhirnya membawa impak kepada dirinya, ia akan mendapat mutu kerja yang cemerlang dan impak kepada organisasi
dan ada kecaman daripada orang ramai ataupun maupun orang dalaman. Dan bila ia menghayati titih, lutanan dan menghargai masa asas kerjaan ini, di antara perkara amalan terpuji itu seperti ia bersikap profesional yang tinggi. Jadi lawan bagi bersikap ihsan itu yang saya sebutkan tadi dalam titih, lutanan dan menghargai masa asas kerjaan ini, seperti kalau ia ada sikap ihsan, ia bekerja, ia akan bekerja sambil lewat. Kalau sambil lewat, alhamdulillah, ini sambil lewat. Dia sosok saja orang macam tu, asal ada baik jatuh daripada nadanya, tapi tidak menepati apa yang dimau. Ini ia sudah mencurangi ciri yang ketiga, ia akan dilabel mungkir pada prestasi. Kalaupun ia mencurangi organisasinya, ia menjejaskan kualiti perkhidmatan di mana ia bertugas. Satu lagi perbuatan-perbuatan yang lawan bagi ihsan, orang yang tidak ihsan itu dalam pekerjaan, ia contoh saja banyak berbual kosong di pejabat umpamanya. Akibatnya kerja banyak tertangguh. Impak kepada organisasi, produktiviti merosot. Ataupun contoh-contoh lain, pelakon yang tidak menunjukkan ihsan itu seperti keluar minum waktu pejabat. Kalaupun yang keluar minum waktu pejabat umpamanya, ia minum di pejabat, luar batah, sudah terbatah, bersiri lagi, balik. Ini boleh mencalar image-nya seorang pekerja. Ini boleh, dia layak dikatakan ia tu ihsan. Ia lawan bagi ihsan itu kan, dia mencurangi. Itulah di antara beberapa perkara yang kita lihat untuk mengenal pasti apakah kita ataupun orang ataupun satu jabatan itu betul-betul bertindak ataupun berlaku ihsan dalam yang melakukan perkhidmatannya untuk dirinya, jabatannya ataupun untuk orang lain. Kita ada ruang masa lagi? Ada masa. Kalau kita bawakan satu ciri yang perlu juga dihayati supaya gambaran makna ihsan itu betul-betul kita imani didalami, iaitu yang kalau kita masih ingat ciri yang kelima, iaitu beriltizam, keterbukaan dan accountability, mengukuhkan keberkesanan. Dalam ciri kelima ni ada 3 elemen, ada 3 perkara yang perlu kita hayati betul-betul. Pertama, beriltizam. Jadi seorang pekerja kena beriltizam. Meaning to say, iltizam ni ialah dia buat kerja tu sungguh-sungguh. Committed. Habis baik, habis bersih, habis jujur lah, macam itulah. Iltizam. Dan satu lagi, keterbukaan. Keterbukaan ni dalam arti kata seorang pekerja tu yang menghayati keterbukaan dalam arti kata ia mudah menerima pendapat. Ia bersedia menerima perubahan. Dia sedia menerima teguran. Apa jua kaedah dalam pembaikan urus takbir kerjanya. Dan accountability ni juga ia dapat menghayati ia rasa ada tanggungjawab. Bertanggungjawab, responsibility dalam tugasnya. Sama ada tugasnya tu belum memuaskan ataupun tidak menepati umpamanya, tapi ia ada rasa tanggungjawab. Dalam arti kata sanggup mengaku, insya-Allah aku akan buat yang terbaik, macam tu. Ada rasa kepunyaan itu untuk menanai tugasan itu. Jadi dalam ciri iltizam ni kita mesti mengelak beberapa perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang indah bagus untuk membuktikan bahawa kita ni betul-betul menghayati ciri yang kelima ini, beriltizam, keterbukaan, accountability ni untuk mengukuhkan keberkesanan, seperti rasa bersemangat, dimotivate. Contohlah kan kita ni bekerja sampai umur 60 macam kita masih jauh lagi waktu perkhidmatan jauh, hampir batah batahkan waktu bersara tu tetap committed. Pejuang kita ni kalau orang pahlawan berjuang sehingga titisan darah terakhir. Janganlah kita mengatakan tamu benarnya kamu lagi batah kerja aku tengoknya orang lama kali boleh, tetapi benar dia dah lama, tapi sumbangannya tu sosok. Tapi gaji tetap dah berkurang. Tapi dia punya effort tu mengurang, mengendur dan sebagainya. Memang ini sentiasa kita ni orang berada di tahap kejayaan. Kurang sikit ada, tetapi jangan dilayan perasaan indah akan contribute, indah rasa macam rasa indah peduli. Kita boleh layan terus. Selagi kita berkhidmat, selagi kita dibayar gaji, selagi kita memiliki jawatan itu, selagi belum bersara, tetap sumbangkan sehabis baik. Jadi tidak ada soal bahawa indah batahan kau raja boleh kendurkan semangat. Tidak ada istilah macam itu. Sepatutnya ada diwujudkan. Ini di antara perbuatan-perbuatan yang mencalar ihsan kita ni dalam menyumbangkan perkhidmatan tani yang terbaik. Jadi makanya harus sama-sama ingat perkara ini jangan ada berulang. Kalaupun berlaku selepas mendengar ini kena bertaubatlah. Tadi kalau saya tahu ulang balik atau nama jahil berulang. Kalau kita tahu, okeylah
atau jahil. Sekarang dah jahil lagi. Kita sama-sama mendengar apa ni sisi segmen motivasi ni tu. Ya. Kerana kita ni akan senantiasa diberikan peluang sedar ataupun indah tu sebenarnya. Memang kita ni sebagai manusia ni ada kekilafan. Memang sentiasa lupa juga, tapi perlu ada individu yang boleh mengingatkan Tuan Haji. Dan tadi ada menyentuh beberapa rukun akhlak dalam organisasi perkhidmatan awam. Cekap, cepat, tepat, titih, tekun, lutanan, dan begitu juga tadi beriltizam, keterbukaan dan accountability. Ini antara nilai-nilai murni yang sememangnya perlu ada secara semula jadi dalam diri seorang warga perkhidmatan awam, dan lebih ditumbuhkan juga adalah macam mana kita ni menyuntik kesedaran ihsan itu agar ada wujud di sanubari kita ni selaku warga perkhidmatan awam, dan ada menyentuh mengenai dengan hubung kaitnya dengan prestasi kerja. Masa ni kalau dilihat musim pemberian penilaian prestasi. Jadi di mana kita meletakkan ihsan itu pada diri pekerja dan juga pemimpinnya. Baiklah. Bila kita bertanya pasal prestasi itu, biasanya orang mengingatkan tentang ujung-ujung penggal ketiga tahun ujung-ujung bulan 9 macam tu. Sebenarnya awal daripada itu sistem kerajaan ni memang sentiasa ada monitoringnya tu kan. Cuma yang perdananya kalau dalam setahun kerajaan ni memanglah ambil bulan 9. Tapi yang hari-hari selain orang lain memantau kita ni pantau diri kita ni. Kan setiap kita ni tahu kerja itu adalah ibadah. Bila kita ni tahu kerja itu ibadah, bila ibadah itu akan diterima sebagai dapat full mark, umpamanya kalau dengan Allah SWT dengan manusia pun cuma tu dapat full mark, sisi ni memantau. Jadi dalam hal ni kita ni mesti melihat istilah ni secara universal. Sama ada orang non-Muslim kah, Muslim kah, ya universal. Kerana di sana tu, kalau semua manusia, ini takut dimarahi oleh ketua, ini takut mencurangi apa harapan ketua. Dalam arti kata takwa lah tu. Dan satu lagi juga, sentiasa kita ni iman lah tu. Iman lah tu, kalau kita ni cakap pasal iman, kita ni ada pegangan. Kalau pegangan ini dilanggar, jadinya menjejaskan prestasi kita ni. Satu lagi, kita ni mesti hayati juga makna amanah tu. Kan sebenarnya ada tanggungjawab. Sejauh mana kita ni menjalankan tanggungjawab itu bukan khianat umpamanya. Satu lagi juga kita mesti melihat bahawa konsep syukur itu. Bersyukur apa yang ada, tetapi syukur saja tidak boleh. Syukur dalam arti kata sehabis baik kita ni berusaha dan dapat. Itu dalam konteks bersyukur itu mesti ada juga dalam menilai penilaian sendiri dulu sebelum penilaian prestasi dan sebagainya. Dan juga mesti ada sifat sabar dan ikhlas. Ya, kami benda-benda yang saya cakap itu adalah mewakili ihsan. Kalau dalam konteks dunia moden ini, istilah macam ini ada persamaan dengan sejauh mana kita ni bertindak menjaga integriti, mencetuskan ketulusan, kita ni bandar bekerja, kita ni bijaksana, kita ni adil, kita ni rajin, tekun dalam melaksanakan tugas. Inilah sebenarnya sifat kecemerlangan insan yang saya bawakan tadi awal tadi adalah ihsan. Okey. Ihsan dalam konteks integriti adalah merupakan satu kemahiran. Nah, bila balik kepada pertanyaan kita tu, macam mana kita menilai? Nilai balik sejauh mana kita mahir dengan nilai-nilai integriti yang saya sebutkan tadi. Seperti takwa, sabar, syukur itu adalah nilai-nilai satu kemahiran dalam kita ni menjaga ihsan kita ni. Okey. Jadi saya tinggalkan audio pendengar dan juga sama-sama kita muhasabah. Saya bagi tips sikitlah. Tip ihsan dalam melakukan pekerjaan. Saya ambil buat akronim ihsan itu sendiri. Jadi saya menyeru pada audio pendengar, khususnya kita ni sama-sama warga pendengar awam dan di sisi saya ialah ihsan itu yang pertama ialah jangan bekerja ni jangan indah luan berkira. Berkira is okey. Terluan-luan sampai masa hilang seminit lagi tu, dia apa tu boleh je kuliah awal. Contoh, ni apa tu lebih itu daripada aku nak membuat dia boleh. Ini tu namanya berkira sangat dia boleh. Tadi mesti berkira tepat tu kan. Okey. Lebih okey. Yang penting adil, jangan zalim. Kedua H, hindari sikap syukur saja. S pula, kita ni sama-sama sentiasa ingat kita ni mesti lebihkan usaha. Jangan tunjukkan 5 tahun yang lepas cuma tu juga. Dah ada peningkatan. Dan yang A, tadi mesti ingat amalan, perbuatan atau kerja kita ni akan sentiasa dinilai. Bukan saja dinilai oleh manusia, ketua dan sebagainya kerja, tapi dinilai oleh Allah SWT Maha Pencipta. Dan akhirnya apapun yang kami buat, biar betul-betul ihsan atau diterima sebagai yang betul, ialah niatkan ia sebagai ibadah. Luruskan niat. Rumusan